Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Selamat berhujung minggu. Okay, saya ucapkan selamat bercuti selamat berhujung minggu lah beristirahat. Hari ni hari Sabtu Ahad kita beristirahat dalam tempoh PKP lagi, tapi alhamdulillah lah kita bersyukur sangat-sangat walaupun dalam tempoh PKP dilanjutkan sehingga 4 Februari kan. Tak silap saya dilanjutkan 7 hari lagi. Dan saya yakin akan dilanjutkan lagi sebab kita pun menerima banyak kes-kes tak berhenti lagi, masih di tangga 4 angka. Semalam kita tengok statistik pun sampai kes naik 3,600 kan. Masih tak berkurang angka 3,000. 4,000 kita pernah cecah sampai 4,000 dan KKM jangka akan mencecah sampai tahap 8,000 berdasarkan swab test yang belum dapat result lagi. Jadi macam mana pun bila kita sebut berkaitan dengan pandemik COVID, anda kena ingat ada 5 stage. Pandemik bila dapat COVID ada 5 stage. Jangan kita pandang enteng mungkin stage 1 ni stage yang tidak bergejala, walaupun positif tapi nampak macam sihat, tak bergejala, tak ada simptom. Itu maksudnya antibody masih kuat. Hari ni nanti saya akan cerita berkaitan dengan diet neutropenic khas untuk sistem imun yang lemah sempena COVID bersesuaian dengan COVID ni. Tapi sebelum tu saya nak urai dulu stage COVID Stage yang pertama stage 1 adalah stage yang tidak bergejala. Ini kawan saya pun pernah dapat, dia kuarantin sendiri saja di rumah. Alhamdulillah sembuh. Bila swab test kali pertama positif, bila dah habis tempoh kuarantin 10 hari, ada 14 hari, test kali kedua negatif. Itu yang tidak bergejala. Simptom itu yang pertama. Stage yang kedua adalah bergejala sikit. Dia ada simptom tapi simptom dia sikit saja, macam sesama sikit saja. Itu stage kedua. Kena ingat stage 1 dan 2 biasanya KKM akan arahkan kita duduk di rumah, kuarantin di rumah ataupun di pusat kuarantin khas dia. Itu yang kita tengok dekat TV. Di pusat kuarantin sakit COVID ni ada yang menyanyi, ada yang menari. Itu semua stage 1, stage 2. Tapi orang salah faham, orang ingat tengok dia orang COVID pun biasa saja, tak ada pun sakit, sihat saja. Kenapa kami yang sihat ni dikenakan PKP lah, tak boleh buat aktiviti luar lah, apa semua tu. Itu stage 1, stage 2 yang di-record, yang kita ambil video. Tapi bila dah masuk stage 3, stage 4, stage 5 tak ada masa lagi untuk ambil video. Sebab stage 3 ni dah ada jangkitan kuman pada paru-paru. Dia dah bergejala, dah ada simptom dan ada jangkitan kuman di paru-paru. Biasanya kita panggil jangkitan kuman di paru-paru ni kita panggil pneumonia. Dah lah ada virus COVID, ada pula jangkitan kuman di paru-paru, kita panggil pneumonia. Virus pun ada, kuman dengan virus berbeza. Kuman bakteria, virus is virus lah. So dah ada jangkitan virus, dapat lagi pneumonia, jangkitan kuman bakteria di paru-paru. Itu mesti kena hospitalize lah, mesti kena masuk, kena warded di bawah pantauan pemerhatian doktor. Stage 4 pula biasanya bermain dengan dah ada jangkitan kuman, jangkitan paru-paru. Lepas tu kena pakai bantuan oksigen. Yang kita panggil ventilator support ni, bantuan oksigen. So salutiub akan masuk terus ke trachea bagi support pernafasan. Kalau tidak, kita akan sesak nafas. Itu stage 4. Stage 5 pula biasanya dah nazak. Stage 5 ni biasanya dah nazak, dah memang dapat bantuan pernafasan, bantuan oksigen dan
biasanya akan di-warded di ICU. Biasanya stage 5 ni kalau sampai teruk sangat, bantuan pernafasan perlu dibuat dalam keadaan intubated. Intubate ni maksudnya kita pengsan dia, kita tak sedarkan dia, kita komakan dia. Kalau tidak bantuan pernafasan tu tak boleh dilakukan dengan baik lah. So kita kena intubate dia. So kita kena intubatekan dia. Itu adalah stage 5. So stage 3, stage 4, stage 5 ni tak ada masa lagi nak buat video menari-nari. Biasanya kita tak ada masa dah nak record, nak buat video, tak ada dah. Jadi kita tengok dekat TV, di pusat kuarantin itu semua stage 1, stage 2. Dan stage 3, stage 4, stage 5 ni is real case. Memang real case, memang berlaku. Saya dapat cerita daripada kawan saya ramai doktor banyak attend case, cuti dibekukan. Ini semua barisan frontliners yang sangat penat. Sangat penat apa? Sangat penat nak ambil sampel. Mereka ni lah yang kena ambil sampel. Nurse, doktor kena ambil sampel. Swab test tu kena ambil sampel, bawa masuk ke makmal, cek tengok positif atau tak, ambil darah. Lepas tu pada masa sama mereka berhadapan dengan risiko yang sangat tinggi. Silap hari bulan mereka sendiri kena COVID. Memang ramai dah doktor yang kena COVID disebabkan attend kes-kes macam ni lah. Sebab tu lah mereka pakai PPE. PPE tu yang kita rasa bila pakai dalam satu berpeluh sepanjang hari so penat. So apa yang kita boleh buat, kita jaga diri kita masing-masing. Saya pun dalam sehari dua ni sangat sibuk. Itu pun kita berjaga-jaga sebab kita ada baby. So berhati-hati nak pergi ke tempat crowded jangan bagi orang terlalu dekat sangat dengan kita sebab kita direct contact dengan baby. So baby tu sistem imun dia masih lemah, masih belum kuat, antibody masih belum dibina lagi. Okey, jadi ada ke makanan untuk kita support kita punya antibody, terutamanya yang memang dah sedia ada penyakit imun, yang antibody memang dah lemah? Apa makanan yang dikena elakkan? Saya cerita makanan yang perlu elakkan. Kalau kita nak cerita apa makanan yang kuatkan antibody, jawapan klise yang saya boleh bagi, makan makanan sihat. Banyak makan buah, banyak makan sayur, banyak rehat, cukup air, banyak makan buah dan sayur lah. Makan buah sayur saja yang boleh bekalkan pada kita mikronutrien yang kita panggil vitamin dan mineral untuk antibody kita. Itu jawapan yang saya boleh bagi. Jawapan spesifik tak ada. Sebab makanan ni bersifat general, dia tak ada spesifik makan ni boleh baik ni. Sebab itulah baru ni kita tengok KKM dah buat dah keluarkan amaran. Jangan pandai-pandai keluarkan statement. Baru ni ada dalam satu jurnal daripada doktor perubatan juga, vitamin C, pengambilan vitamin C dapat merawat pesakit COVID. Jadi bila kita tengok balik para doktor spesialis semak balik artikel jurnal, walaupun jurnal tu jurnal ilmiah, jurnal perubatan, kita nak kena tahu jurnal. Sebelum ni saya pernah bagi tahu kajian ni ada banyak level. Jadi bila spesialis sendiri kaji jurnal perubatan tersebut, banyak lubang-lubang kecacatan di situ. Jurnal tu belum lagi di peer review. Peer review tu maksudnya bila kita dah buat kajian, hasil kajian tu kita publish dalam bentuk jurnal. Jurnal tu mesti di-review, di-study, dikaji balik, dibaca balik oleh orang yang lain, yang luar daripada bidang kita. Kita nak cek sama ada metodologi dia betul atau tak, berapa sampel yang dibuat. Tengok dalam jurnal yang di viral baru ni, vitamin C dapat merawat pesakit COVID tu, jurnal dia sampel dia baru berapa belas, 17 macam tu. So itu saya boleh katakan metodologi tu ke laut sebenarnya. Metodologi tu tak strong. Kita nak ambil sampel, biasanya sampel kita akan uji beratus. Dan dia ada sampai, kalau dari segi perubatan dia ada randomized control trial. Walaupun jurnal tu dilakukan oleh kajian tu dibuat oleh hospital Tuanku Bainun Ipoh oleh medical doctor, tapi
metodologi dia masih belum strong. Sebab tu KKM terus ban, keluarkan artikel kata jangan buat jangan buat sebarang tuntutan claim lagi apa-apa berkaitan dengan COVID. Makanan-makanan boleh rawat COVID, kita tak boleh lagi sebab belum strong. Sebab tu kajian ni ada banyak, sedangkan vaksin pun ada berapa fasa. Sekarang ni vaksin berada di fasa keempat, phase 4 okay. Tapi kita boleh amalkan ada satu lagi diet yang kita panggil diet neutropenic. Hari ni saya nak cover topik tu. Diet neutropenic ni bukan untuk cegah. Dia bukan, tak ada tuntutan untuk rawat penyakit-penyakit, tetapi ini adalah diet yang yang sangat sesuai untuk orang yang sistem imun dah lemah. Siapa ya orang yang sistem imunnya lemah? Orang yang kena COVID, orang yang sedang melakukan kemoterapi, radioterapi di hospital, pesakit kanser, apa-apa pesakit yang yang tubuhnya, badannya, imun sistem yang dah lemah. Pesakit HIV, pesakit AIDS, pesakit denggi dan sebagainya yang terkena bakteria. Okay. Individu yang mempunyai sistem imun yang lemah. Okay, contohnya ambil kanser tadi, pesakit kanser yang sedang buat rawatan kemo, rawatan terapi apa-apa, terapi kanser yang lain. Individu yang tengah buat organ transplant, pemindahan organ, individu yang dia ambil ubat kita panggil immunosuppressive drug ni untuk sistem imun. So imun dia lemah. Jadi ada diet yang boleh diamalkan yang kita panggil diet neutropenic. Nama dia adalah diet neutropenic untuk sistem imun yang lemah. Okey. Prinsip asas diet neutropenic ni sebenarnya kita nak elakkan tubuh badan kita daripada risiko-risiko jangkitan kuman, jangkitan bakteria pada makanan. Jadi kita nak kurangkan cara food handling ni. Cara kita nak dari segi makanan ni, cara kita nak handle makanan tersebut pun kena tahu untuk elak daripada dijangkiti kuman. Cara masak macam mana? Okay, hari ni saya nak cerita dengan lebih detail lah. Okey. Yang pertama, antara makanan dan minuman yang meningkatkan risiko jangkitan, yang kalau orang yang penyakit sistem imun lemah seperti kanser dan sebagainya, mesti kena elakkan makan ni. Antaranya adalah produk tenusu. Kenapa produk tenusu? Bukan dairy produk susu ni bagus ke? Anda pernah dengar tak doktor kata kalau pada orang kanser, saya banyak dapat feedback, kalau orang kanser kata, doktor kata jangan minum susu. Dia ada reason. Sepatutnya doktor dia kena explain lah. Dia kena explain susu jenis apa. Kalau ikutkan, susu tu bagus. Tapi kenapa orang kanser kena elakkan minum susu? Sebab sepatutnya doktor kena elaborate sikit, explain, detailkan sikit, terperincikan susu yang macam mana. Orang kanser tak boleh minum susu ataupun apa-apa produk tenusu dari produk yang tak dipasturkan. Yang tak dipasturkan. Tak pasture ni maksudnya produk susu yang tak pasture, dihygienikkan. Saya tak tahu bahasa saya ni betul. Dihygienikkan, dinyah kumankan. Kalau contohnya kita ada ladang lembu contohnya. Jiran kita ada ladang lembu, kita minta nak beli susu dia. Ataupun dia ada bela kambing, kita nak minta beli susu kambing. Orang kata susu kambing bagus. Jadi dia perah sendiri dan kita bagi pada pesakit kanser. Kebetulan kita nak buat ubat. Kita kata susu kambing ni bagus. So susu itu tak dipasturkan. Maksudnya kuman masih ada. Kita tak nyah kuman kan. Tapi kalau kita beli susu di pasar raya, pastikan baca label. Dia ada tulis pasteurized and homogenized. Bukan UHT, pasteurized. Biasanya dekat chiller. Pasteurized. Susu itu boleh diminum oleh pesakit kanser.
buka terus minum. Jangan beli yang kotak besar. Kalau kotak besar kita buka, minum sikit, lepas tu simpan lagi. Buka, minum sikit, simpan lagi. Itu terdedah kepada jangkitan kuman. Yang itu pesakit kanser tak boleh. So ini saya detailkan sikit apa yang doktor cakap. So apa yang doktor cakap tu is betul. Betul. Saya pun tak bantah. Cuma dia tak elaborate. Susu yang tak dipasteurkan. So make sure kalau nak beli apa-apa, pasteurized milk, pasteurized and homogenized. Homogenized ni untuk hilangkan bau, hamis tu. Pasteurized tu untuk matikan kuman lah. Jadi beli yang khas buka terus minum sampai habis, maksudnya botol kecil. Maksudnya tak perlu disimpan-simpan lagi untuk elak daripada jangkitan kuman. Walaupun susu yang tak habis tu kita letak dalam peti ais. Ingat peti ais pun boleh jangkitan kuman boleh berlaku. Kuman boleh merebak dekat situ. Cuma dia inaktif, dia slow, bergerak slow sebab cuaca sejuk, suhu sejuk. Okey. Susu. Susu yang tak diproses keju yang tak diproses, keju yang tak dipasteur. Yang tak dipasteur ni contohnya antara bukan jenama, jenis dia adalah brie, BRIE, tak tahu brie ke atau brie, saya sebut brie saja, ataupun jenis camembert. Ini keju yang tak dipasteur, ataupun keju yang mengandungi kulat, contohnya keju biru, keju Stilton. Keju Stilton dengan keju biru ni, keju dia ditumbuhi kulat. Memang sengaja ditumbuhi kulat. Kulat tu kulat boleh makan lah, tapi pun kita nak kena elakkan juga. Sebab orang yang imun badan lemah ni, dia sensitif pada benda-benda asing. So kalau tubuh badan trigger saja ada benda asing yang dia tak familiar, maka dalam keadaan imun badan yang lemah, maka badan dia senang dijangkiti dengan apa-apa jenis mikroorganism lah. Yogurt yang tidak dipasteur ataupun yogurt buatan sendiri. Yogurt kena pasteur. Saya buat yogurt, walaupun saya buat yogurt dekat Makmal buatan sendiri, saya pun pasteur susu tu. Dia ada kaedah pasteur. Saya kena panaskan dalam 90 darjah Celsius selama selama 8 minit ke 10 minit macam tu. So kita ada tempat pasteur tu kita ada termometer, kena kacau selalu susu tu dan kena catat sampai 90 darjah Celsius untuk pasteur. Walaupun susu tersebut dah dipasteurkan di waktu kita beli kat kedai tu, kita beli susu pasteur. Sampai kat Makmal nak buat yogurt pun kena pasteurize kan sekali lagi. Jadi kalau nak buat yogurt sendiri, elakkanlah susu tak pasteurize. Itu untuk orang yang imun sistem lemah lah. Kalau untuk imun sistem yang okey, tak ada masalah benda tu. Aiskrim lembut, contohnya aiskrim sundae pun kena elakkan. Cara dia buat tu. So maksudnya apa-apa makanan yang senang terdedah pada jangkitan kuman. Ni saya cerita baru produk Tenusu, dairy produk. Apa lagi? Okey, produk daging, ayam dan ikan. Okey, bagaimana kita nak handle produk ni untuk sebagai diet neutropenic untuk sistem imun yang lemah. Contohnya kalau kita beli daging, ayam dan ikan mentah ni, kita elakkan masakan tu jadi tak sempurna. Ayam 3/4 masak contohnya. Ikan steam yang tak berapa nak masak. Apa-apa produk sushi elakkan. Kalau untuk orang sihat, sushi tu bagus sebab dia ikan mentah kaya dengan enzim. Tapi kalau untuk imun sistem lemah, maka tak bagus juga. Sebab yang mentah tu bakteria akan ada pada makan makanan mentah. Jadi kalau kita masak untuk pesakit kanser, kalau ahli keluarga kita ada pesakit kanser ataupun pesakit apa-apa yang imun sistem lemah, maka bila kita masak daging, kita masak ayam, kita masak ikan, masak dengan secukupnya. Jangan sampai mentah, jangan sampai macam half cook pun tak boleh. 3/4 pun tak boleh. Suku masak pun tak boleh.
betul cukup masak, kan. Okey. Ikan mentah lah. Biasa makanan Jepun, sushi, sashimi kena elakkan. Kerang mentah kena elakkan. Oyster kan, kalau dekat hotel, kalau kita makan oyster mentah, itu memang makanan yang saya suka. Oyster, perah limau, letak cili. Tak letak, kan. Sedapnya. Mentah itu mentah pun tak boleh makan. Orang imun sistem tak boleh makan. Tempe pun kena elakkan lah. Sebab tempe ni dia ada fungi. Walaupun fungi tu boleh makan, bila fungi tu boleh makan, maka akan ada mikroorganism yang lain juga. Sama juga dengan yogurt. Yogurt dalam dia ada probiotik, bakteria baik. Bakteria baik itu tolong suppresskan patogenik bakteria. Tapi bila kata bakteria baik, dia masih bermain dengan elemen bakteria. Jadi tubuh badan kita ni takut bila imun badan lemah, dia akan trigger apa-apa bakteria tu sebagai musuh. Maka tak membantu juga tubuh badan. So kena elakkan. Melainkan betul-betul susu tu dah pasture lah. Itu yang yogurt yang saya dah sebut tadi lah. Tempe, ikan jeruk, ikan masin, ini semua sangat terdedah. Ikan salai, daging salai, orang imun sistem lemah tak boleh. Ini kita panggil diet neutropenic. Telur mentah, telur setengah masak, telur 3 suku pun tak boleh juga. Mesti kena cukup masak. Lagi apa lagi? Mayonis, sos. Mayonis pun dibuat daripada telur, cuka kan. Pun kena elakkan. Kan? Makanan yang mengandungi telur kuning cair. Antaranya mayonis lah. Mayonis buatan sendiri ke kan. Pun kena elakkan. Okey. Buah-buah dan sayur-sayur. Ada yang kata buah mentah tak boleh makan. Saya kata buah mentah boleh makan, tapi yang tak boleh makannya adalah buah mentah, buah yang basuh tak bersih. So kalau kita nak makan buah-buah dan sayur-sayur, elakkan, kena pastikan dia bersih cukup-cukupnya. Kalau boleh ada alat yang boleh basmi kuman, beli alat tu untuk basuh buah dan sayur. Kan ada jenis alat kan, dibasuhkan dia dengan cara, ada yang dengan cara ozon, ada yang dengan cara apa lagi satu tu, Allah dah lupa dah. Bubble tu apa namanya tu, Allahu Akbar, saya tak ingat lah. Tapi ada alat yang boleh matikan kuman. Dia sterilizekan kuman-kuman yang ada pada sayur tu. Kalau boleh ada alat tu, itu lagi bagus. Kalau tak, cuci bersih-bersih sebersih-bersihnya. Cuci tangan dulu baru cuci buah. Kalau kita cuci buah, tangan kita tak bersih, tangan kotor tu melekat kat situ kuman. Okey. Buah-buahan dan sayur-sayur mesti basuh dengan bersih. Ulam-ulam dan sayur mentah kalau boleh elakkan makan sementara. Walaupun kita kata sihat, tapi kalau tak dibasuh bersih, kalau di mentah, kita takut mentah tu, kita walaupun sayur, ulam, kita basuh bersih macam mana pun pasti ada bakteria. Sebab kita kata bersih, tapi kalau kita cek guna mikroskop, masih ada bakteria. Kat tangan kita ni masih ada bakteria. Bakteria ni, baju semua ada bakteria. Kalau kita boleh scan terlalu banyak bakteria. Cuma sebab tubuh badan kita okey. So kuman tu, bakteria tu kita boleh nyahkan lagi. Sistem imun badan kita masih kuat. Jadi untuk pesakit, untuk sebagai diet neutropenic, sakit imun sistem lemah, elakkan makan benda mentah. Sayur pun masak secukupnya. Ulam, elakkan makan ulam. Ulam kalau nak buat celur, macam tu. Kalau celur pun okey lah kan. Pendek kata, masak secukupnya kan. Masak cara lunyai pun tak boleh juga. Kita nak kena jaga nutrien juga kan. Buah-buah dan sayur-sayur yang mempunyai kesan tumbuh kulat, kesan tumbuh kulat, kita tengok jadi ada putih, pun kena elakkan kan. Basuh bersih baru masak. Apa lagi nak kena elak? Buah-buah lembut yang segar, walaupun telah dibasuh. Contohnya buah yang strawberry kan dia lembut,
dan dia senang rosak dengan kulat. So kita basuh bersih-bersih pun pasti akan ada juga bakteria. Sebab bakteria kalau kita basuh dia bukan pergi macam tu. Dia masih melekat lagi. So itu yang renyah, complicated dekat situ sebab kita tak nampak. Kalau kita observe bawah mikroskop pasti akan ada banyak bakteria. Tangan kalau kita basuh bersih-bersih dengan sabun, kita check bawah mikroskop pasti ada juga kuman bakteria. Bakteria ni ada banyak jenis. Herba-herba rempah yang tak dimasak elakkan. Acar sayur buah, acar timun, acar buah, jelatah apa semua tu kena elakkan untuk orang imun sistem lemah. Jus buah, kita buat jus buah, sepatutnya kena buat jus buah yang dipasteurize. Tapi macam mana nak buat yang pasteurize? Jadi elakkan dulu. Elakkan. Melainkan kalau kita basuh bersih yang alat pembasmi kuman, 99% kuman mati. Dia ada alat dia. Kat makmal biasanya ada lah. Salad, sayur-sayur yang tak dibasuh dengan bersih pun kena elakkan. Salad siap dibungkus kalau kita beli kat restoran luar tu kena elakkan. Yang buat coleslaw apa semua ni kan, pun kena elakkan sebab bukan kita buat, orang yang buat. So bila orang buat, benda tu kena hati-hati. Yang nak kata benda yang mentah ni kena hati-hati, melainkan kita sendiri basuh bersih, kita tahu, kita jaga higienik dia tu, maka boleh. Itu pun sebenarnya risiko juga. Apa lagi? Produk roti bijirin, roti yang kalau kita beli dekat kedai, kita beli roti kat kedai, bijirin mentah, contohnya oat mentah, so itu tak dibasuh bersih. Bijirin, produk bijirin yang tak dimasak. So kalau oat pun masakkan dulu. Masak oat tu baru bagi makan pesakit. Kekacang, buah-buah kering, ini semua kena elakkan. So sebab adanya bakteria. Buah-buah kering ni masih ada bakteria. Buah tin kering, kurma. So kalau nak makan pun basuh bersih dulu. Okey. Dalam air pun sebenarnya ada bakteria, kalau nak tahu. Kekacang, dia apa lagi? Produk pencuci mulut, contohnya kita beli kuih dekat kedai tu tepi jalan kan, itu semua terdedah dengan bakteria. Kita normal tak ada masalah makan, pesakit elakkan. Kita tak ada masalah, macam mana pun kita tak ada masalah, pesakit elakkan. Melainkan kita sendiri buat. Senang kata, pesakit yang imun sistem lemah, kalau ikut diet neutropenic, elakkan makanan yang dibeli dari luar. Sebab kita tak tahu kebersihan dia. Melainkan kita sendiri buat. Okey. Air minuman pun sama juga. Air perigi kena elakkan. Air ataupun kita beli ais dekat restoran, kita beli ais dekat kedai, cara dia buat dari kilang pun kita takut tak bersih. Kita takut, bukan saya kata claim memang tak bersih, kita takut tak bersih. Jadi kita kena elakkan. Minuman-minuman yang kita beli secara layan diri, yang bayar duit, masukkan coin tu, keluar air dia tu, smoothie di kedai-kedai makan, yang jus buah yang dia buat sendiri pun orang kanser kena elakkan. Ataupun orang-orang sistem imun so ini yang kena elakkan. Lepas tu kalau semasa beli belah pula, elakkan makan makanan yang best before. Beli yang expiry date, bukan best before. Sebelum ni saya dah cerita dalam live sebelum ni apa beza best before dengan expiry date. Tamat sebelum, boleh guna sebelum 16 Januari contohnya. Ataupun dia kata best before, terbaik best before 16 Januari, itu lain beza. Kalau best before, kita boleh guna lagi 17, 18 boleh guna lagi selagi mana tekstur dia okey, tak ada timbul-timbul yang benda-benda yang kulat ke apa, tak ada, kita boleh makan lagi untuk orang normal. Tapi kalau orang yang pesakit imun sistem,
kena elakkan best before. Tengok expiry date. Kalau 16, tepat-tepat 16. Jangan sekali terlebih, walaupun kita tengok masih okey lagi. Lepas tu lagi satu, elakkan makan makanan yang dimasak, lepas tu tak habis sejukkan. Tu panaskan balik. Makanan yang dipanas tak boleh dimakan oleh pesakit yang imun sistem lemah. Mesti yang dimasak. Yang dah dimasak pun kalau boleh makan 2 jam selepas masak. Kita masak sup untuk ahli keluarga kita sakit contohnya. Kita buat bubur, kita buat sup, biar makan panas-panas 2 jam selepas masak tu. Pastikan dia masih hangat lagi. Makan time tu. Lepas tu bila tak habis, jangan sejukkan. Walaupun kita sejukkan letak dalam peti ais, itu pun ada kuman juga. So mesti kena makan fresh. Ni kita panggil diet neutropenic untuk elak sebarang kemungkinan. Bagi normal tak ada masalah. Orang sihat tak ada masalah. Apa-apa pun boleh. Kena ingat bakteria, kalau kita nak cara handle makanan, contohnya kita beli ikan, kita beli ayam di pasar contohnya. Kita bekukan ayam ni. Macam mana kita nak nyah beku? Nak nyah beku, kita nak nyah beku ayam sebab sekejap lagi nanti kita nak buat sup untuk mak kita sakit contohnya, untuk anak kita sakit, cucu kita sakit ke apa ke. Nak nyah beku ikan, nak nyah beku ikan atau nyah beku ayam, pastikan jangan nyah beku di suhu bilik. Bila kita letak, biasanya mak-mak ni dia akan letak ayam ikan, dia nak nyah beku kan, dia nak cairkan ikan tu, nak nyah bekukan dia letak dalam sinki, biar lama-lama nanti dia nyah beku lah kan. Kita defrostkan dia kan. Jadi bila terkena pada suhu bilik, ingat suhu bilik lah antara suhu di mana bakteria suka untuk membiak, cepat membiak. Jadi bagaimana kita nak nyah beku? Kalau katakan esok kita nak masak contohnya, nyah bekulah dalam peti ais biasa, dalam sejuk, chiller, bukan di luar suhu bilik, di chiller. Kita keluarkan dia malam esok. Malam esok. Jadi waktu dia frozen, waktu dia sejuk, beku tu, suhu dia kosong. Bila kita nyah beku kan, suhu bawah dia tu, letak peti ais bahagian bawah tu, suhu dia dalam, katakan dalam 10 darjah Celsius. So dia akan turun. So lama-lama dia akan nyah beku juga. Tapi dalam keadaan slow. Dan dia masih protect. So bakteria masih tak aktif lagi. Esok pagi kita buka, kita ambil keluar, kita tengok dia masih okey. Dia dah start lembut. Walaupun tak lembut sebenarnya, dia dah start lembut. So kita potong, kita terus masak. Itu sekiranya kita ada pesakit lah. Kalau normal tak perlulah buat macam tu kan. Jadi ini untuk elak sebarang kemungkinan kan, risiko. Itu baru kita masak. Masak pun masak sepenuhnya. Tapi jangan sampai hilangkan nutritional value. Jangan overcook, tapi masak sepenuhnya. Okey. Cara kita handle pun macam tu juga. Tangan mesti kena sentiasa basuh, bersih. Itu yang kita panggil diet neutropenic. Sebab untuk orang luar, dia saya faham lah. Orang luar dia tak faham. Orang awam kalau dia tak, siapa yang tak ada background, tak pernah tempuh berkaitan dengan microorganism, tak pernah belajar microorganism, bidang microbiology, dia akan anggap basuh bersih tu dah cukup bersih. Siapa yang tak pernah tengok bakteria bawah mikroskop, dia akan kata dah basuh bersih tu maknanya dah cukup bersih. Sebenarnya tak. Kalau kita tengok bakteria bawah mikroskop, ya Allah banyaknya, benda apa lagi aku nak buat ni, nak hilangkan dia. Macam tu. Saya bermain dengan benda-benda tu. Saya bidang probiotik. Bila kita duduk dalam makmal tu, kita nak handle, kita nak letak apa-apa dekat atas meja tu kita kena swipe dengan alkohol dulu. Kita kena sterilize je dengan alkohol. Tu kalau kita nak handle apa-apa apparatus, peralatan, kita letak dalam, nama dia tempat kebok wasap. Yang aeration dia ada macam almari tu. Kita tutup almari tu, hanya tangan kita saja dalam tu. Almari tu look sinar lah.
dia akan tu kita switch on, dia ada airflow. Dalam tu semua dah disanitize semua benda, peralatan, semua nak ambil apa-apa bahan kimia semua ambil dalam tu. Supaya tak bakteria dia, kita kurangkan risiko. Sampai tahap macam tu. Peralatan kita kena autoclave kan dia. Autoclave tu maksudnya kita suppresskan kuman dia, matikan kuman siap-siap. Sebab bakteria, bakteria ini masih ada bakteria. Saya pegang apa ni semua ada bakteria. Tinggal lagi imun badan kita kuat kan. Memang kita terdedah. Kalau tidak, masakan kita ada hacum sekali, bersin sekali, itu maksudnya imun badan kita trigger. Maksudnya bakteria ada kan. Kita batuk, ada asap sikit, ada. Maksudnya tubuh badan kita masih trigger. Jadi kita tak nampak benda tu, kita bermain benda yang tak nampak. Jadi sesuailah topik ini dengan COVID kan. COVID is real. Macam mana nak tahu real? Kena tanya doktor yang handle. Saya pun tak pernah tengok sakit-sakit COVID. Adalah orang tunjuk video, tapi kita faham kaitan virus tu. So benda tu kita tahu, kita bermain dengan benda yang kita tak nampak. Musuh kita adalah musuh yang tak nampak. Okey. Itu diet neutropenic. Jadi kalau ada soalan yang orang tanya, okay, bagaimana pesakit kanser, apa nak buat, apa benda nak elakkan, inilah diet neutropenic. Apa-apa pesakit yang ada masalah sistem imun, tak kisahlah kanser, sesama, apa lagi, benda-benda jangkitan kuman, demam, AIDS, denggi, baru lepas buat pemindahan organ, baru lepas operation, ini semua imun lemah. Jadi inilah nak kena amalkan diet neutropenic. Okey, terima kasih kerana menonton. Okay, saya tengok siapa yang ada kat sini. Puan Nur Razia Mokhtar. Waalaikumsalam. Halimah Jamal dari Singapura. Waalaikumsalam. Singapura macam mana sekarang ni? Kamsia Osman. Waalaikumsalam. Rusdi dari Tawau, Sabah. Zanita Abu Bakar. Waalaikumsalam. Nur Hasanah Tahir. Nur Rahim Syarif. Nana Nur. Selamat pagi. Julie Basinau. Okey, itu saja share video ni. Jangan lupa kalau anda ada soalan apa-apa, jangan lupa pass soalan tu kepada tim konsultan sihat. InsyaAllah kita akan jumpa pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.